Ini merupakan angka yang akan saya kongsikan, ini angka yang cukup penting. Semalam telah saya bawakan beberapa angka-angka penting berkait isu yang sama. Hari ini kita masih lagi memberi fokus isu yang sama seperti yang Najib dan juga Nabila katakan berkenaan dengan kadar sara diri. Kalau kita bercakap soal kadar sara diri, jika boleh saya zoom in di sini, okey. Dari segi secara keseluruhannya boleh dikatakan banyak sebenarnya item-item yang masih lagi berada ataupun di bawah paras 100%. Ini bermakna apabila kita menyebut berkenaan dengan kadar sara diri yang rendah, kita terpaksa mengimport. Kita tak cukup barang ataupun item itu, barangan itu tidak cukup di negara ini. Itulah realitinya. Okey, kalau anda dapat lihat di sebelah kanan ataupun di item warna biru gelap di sini, okey, sebagai contoh tebu, betik, tembikai, daging itik, belimbing, telur ayam berada di paras lebih 100%. Okey, ini realiti ya. Tahun 2021, apa yang dinyatakan oleh DOSM, telur ayam ini melebihi 100%, iaitu 114%. Bermakna kalau nak diikutkan, tidak menjadi isu sekiranya isu kekurangan telur itu sepatutnya tidak berlaku. Kalau kita fikir secara logiknya lah. Kerana kadar sara diri kita melebihi 114% pada tahun 2021 di sini. Okey. Item-item lain sayur, buah dan sebagainya juga kebanyakannya melebihi 100%. Item yang kurang 100%. Okey. Komoditi pertanian antaranya beras. Okey, susu segar. Cili sudah tentu memang tinggi, kita konsum pun tinggi, kejap lagi saya akan kongsikan. Pengambilan kita begitu tinggi, daging lembu, daging kambing biri-biri juga antara item-item yang perlu diimport, tak cukup dalam negara kita. Okey. Ini secara umumnya terlebih dahulu dari segi kadar sara diri. Okey, kita ke item yang seterusnya, melibatkan ataupun kita nak meneliti dari segi penggunaan. Kita menggunakan item ataupun tanaman-tanaman yang kita gunakan ini sebenarnya banyak. Sebagai contoh beras 79 kg per kapita seorang 79 kg beras konsum diambil dalam tempoh setahun. Ini satu perkara. Kemudian kita teliti juga item ternakan. Ini perkara yang penting untuk kita lihat. Okey. Item ternakan sebagai contoh ayam, sebelum ni kita mengalami isu bekalan ayam 46 kg setahun seorang rakyat Malaysia konsum secara purata. Telur ayam 20 kg setahun. Susu segar 2.1 liter setahun. Ini melibatkan ternakan dan juga sebagai contoh ayam dan juga telur ayam. Ini adalah dua item yang sering kali kita bercakap soal ataupun mengalami masalah sebelum ini ayam dan juga ketika ini telur ayam. Dan dari segi import, sudah tentu apabila barang ataupun item itu tidak mencukupi, kita perlu import. Bagaimana dari segi item-item ataupun barang yang kita telah pun import. Sebagai contoh, kebergantungan import kita begitu tinggi untuk buah-buahan. Sebagai contoh, mangga, kelapa, itu antara item yang tinggi. Bagaimana dengan jagung manis? Sedangkan jagung manis yang untuk konsum kita sendiri makan pun kita terpaksa import, apatah lagi jagung untuk makanan haiwan. Dan banyak lagi item-item lain yang boleh saya perincikan di sini. Sebagai contoh, ayam, susu juga kita terpaksa import. Sudah tentu banyak perkara yang perlu kita telitikan apabila kita bercakap soal kecukupan makanan ini. Dan sudah tentu negara memerlukan satu langkah yang holistik. Kita mempunyai dasar agro makanan 2.0 sehingga tahun 2030. Apa ceritanya, Najib dan juga Nabila? Sekejap lagi kita akan sentuhkan dasar tersebut untuk kita melihat. Tetapi untuk jam ini kita ingin melihat apakah yang perlu kita laksanakan untuk keterjaminan makanan ini. Kita bawakan dua orang tetamu kita pada pagi ini di talian. Yang pertama sekali saya perkenalkan Profesor Dr. Zulkifli Idrus, Profesor Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan UPM. Dan juga yang kedua, kita ada orang yang hands-on dalam industri iaitu usahawan tani sendiri Munir Asim Abdullah, pengasas Grasi Chili. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Saya nak terus kepada soalan bersama dengan Prof terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan telur yang sekarang ni kalau pergi kedai memang tak cukup dan sebagainya, Prof. Kalau kita memetik data DOSM, ini memanglah 2021, tapi 2022 ini kita dengar cerita dan juga berkabarannya memang tak cukup di kedai. Mungkin kadar sara diri SSR telur sebagai contoh bagi negara ini berada pada paras lebih 100% pada tahun 2021. Bermaksud kita
tidak mempunyai kadar yang cukup untuk bekalan dan sebagainya. Mungkin mengapa isu kekurangan bekalan boleh berlaku pada ketika ini dan saat ini 2022, Prof? Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebenarnya industri ayam di Malaysia adalah jauh lebih maju dan terkehadapan berbanding industri ternakan lain. Dan Malaysia telah mencapai kadar sara diri 100% untuk daging ayam sejak tahun 80-an dan telur sejak 90-an. Malahan kita mampu ekspor ke Singapura ayam dan telur. Walaupun pada ketika ini ada laporan yang mengatakan yang terdapat kekurangan bekalan telur ayam di beberapa negeri. Mungkin tidak pada tahap yang kritikal. Dan kekurangan bekalan telur ayam ni antara lain berlaku mungkin disebabkan penternak tempatan mengurangkan pengeluaran bagi mengelak kerugian akibat peningkatan kos operasi yang disumbangkan oleh peningkatan yang sangat signifikan harga dedak ayam. Dan peternak kecil dan sederhana sebenarnya lebih terkesan sehingga ada ladang-ladang ayam penelur yang terpaksa ditutup kerana mengalami kerugian. Prof, mungkin Prof boleh mengulas dengan lebih lanjut sedikit lagi. Adakah isu kekurangan bekalan telur ayam ketika ini berkait dengan kekurangan bekalan ayam yang kita lalui beberapa bulan yang lalu? Adakah ianya mempunyai isu yang hampir sama pandangan Prof? Okey, ya. Sebenarnya kalau pada pertengahan tahun ini kita mengalami masalah kekurangan bekalan ayam, daging ayam. Dan faktornya adalah sama juga, iaitu faktor peningkatan kos operasi. Jadi kita ketahui dedak ayam ni terdiri lebih 80% terdiri daripada jagung dan mil kacang soya. Kedua-dua bahan ini kita import. Ya, I think about 100% kita import. Dan harga jagung di pasaran global dan soya bean meal telah meningkat lebih pada 12 hingga 13%. Dan oleh itu harga dedak ayam juga telah meningkat. Dan ini sudah tentu sebab kos pengeluaran ayam dan telur ayam lebih 70% adalah kos makanan. Oleh itu bila kos harga makanan ayam naik, sudah tentu dia menyebabkan peningkatan kos produksi dan juga peningkatan harga runcitlah telur dan ayam. So memanglah dia berkait dan kedua-duanya kekurangan ayam dan telur disebabkan kerana kos peningkatan operasi iaitu dedak ayam yang semakin meningkat harganya. Baik, sudah tentu kita tahu barang-barang asas seperti cili, telur ni kita perlukan dalam makanan seharian. Jadi bagaimana nak pastikan isu kekurangan bekalan ni dapat diatasi pada masa akan datang, Encik Munir? Dan bagaimana dengan sistem pemantauan di peringkat luar? Ya, Assalamualaikum Najib Nabila. Ya, sebenarnya untuk bahagian di lapangan ya, untuk petani ataupun untuk usahawan petani ya, impak dia kita tak dapat lihat sekelip mata. Maknanya kalau kita kekurangan telur ni bukan sebab harga semalam ataupun harga tu naik semalam. Ia disebabkan oleh mungkin 2-3 bulan yang lepas ataupun kos yang naik 2-3 bulan lepas. Termasuk dengan cili juga, pengusaha cili dan sayur-sayur lain ya. Jadi kalau harga barang masih lagi tinggi, maknanya contohnya baja sebagai contohnya masih lagi tinggi, maknanya ia akan naik. Jadi untuk mengatasi masalah di masa hadapan saya melihat satu caranya adalah dari segi long term lah, di mana kita fokus kepada membantu kita panggil ni memberi keutamaan kepada large scale farm ataupun industri yang pengeluaran besar. Supaya kita dapat mengusahakan tanah lebih besar dan lebih tersusun dan kita menggunakan satu strategi lebih kita panggil lebih produktif. Maknanya kita bawa dari segi produktiviti ke dalam tu, dari segi investment daripada luar. Ya.
supaya kita boleh mengekalkan pengeluaran kita dalam skala yang besar. Jadi kita tak ada lagi di mana satu ketika kita ada banyak input dan satu ketika kita tak ada input. Dan sekiranya kita ingin mengatasi masalah dari segi pengeluaran saya seorang ni, bukan ciri saja, saya rasa bukan setakat fokus kepada petani-petani kecil. Memberi subsidi itu tidak, sebab kita telah membuat benda ni untuk beberapa tahun, telah membuat pun, tapi masih juga bila harga tu naik mereka tidak dapat bergerak disebabkan sebab micro scale. Jadi kalau boleh kita pergi kepada satu lebih besar dan skala lebih besar, dan dari segi kluster petani, dari segi melibatkan agensi-agensi yang punya tanah yang luas. Jadi itu adalah langkah yang saya nampak yang membolehkan kita supaya kita tidak bergantung dengan import saja. Encik Mun, kalau kita bercakap sebab idea ini sangat menarik. Sebelum ini pun kita ada suarakan tentang mewujudkan konsortium antara syarikat-syarikat ataupun petani-petani usahawan tani yang kecil-kecil ini kita gabungkan supaya skala ekonomi itu dapat kita wujudkan. Kita pernah cuba ingin laksanakan. Sekarang ini apa cabarannya untuk mungkin kementerian baru yang menyebut secara spesifik terjaminan makanan, apa perkara utama yang harus dilakukan dalam konteks mewujudkan skala ekonomi di kalangan usahawan tani ini? Ya, usahawan dari segi mengumpulkan usahawan ni, sebenarnya kita pun dah melakukan dah. Kita ada beberapa kawasan kita kumpulkan petani ini dan kita buat secara skala besar. Itu lebih senang sebenarnya, lebih senang. Jauh lebih senang daripada kita membantu petani-petani kecil dan keseorangan. Jadi bagi saya kalau dalam kerajaan yang baru ni, kalau benda ni diteruskan dan juga diberi satu penelitian ataupun lebih khusus kepada bagaimana kita membantu mereka secara long term, bukan dalam masa di mana harga input tu naik. Maknanya dari segi konsistensi dari segi harga jualan, harga belian. Dan kalau kita buat secara magnitude, kita perlu yang kilang, sebagai contohnya baja, kita perlukan. Tapi untuk syarikat luar melabur pula kepada kita untuk buka kilang kat sini pula, ataupun dari segi baja, dari segi downstream produk dan sebagainya. Maknanya ekosistem kita tu memang kena stabil lah. Kita kena, maknanya adanya usahawan kita ini ingin bergerak dan sistem kita berada di tahap yang boleh diterima pakai untuk dari segi investment dan yang lebih lagi kepada investment kepada inilah petani-petani kecil ni. Dan petani kecil ni kalau kita nak membantu, bagi saya kita buat secara kelompok yang kita selalu cerita daripada 2-3 tahun lepas, dan kita masih mengusahakannya dan masih bergerak ke arah itu, sebab itu lebih mampan dan lebih bertahan. Baik Prof, kita tahu banyak bahan asas dan mentah kita boleh hasilkan untuk kurangkan kos. Jadi sebenarnya adakah kita mampu untuk kita laksanakan sekarang? Prof? Ya, seperti saya katakan tadi, industri ayam tempatan sekarang ni adalah vulnerable kerana kita bergantung hampir 100% pada jagung dan mil kacang soya yang diimport. Dan ini menyebabkan kita terdedah kepada ketidaktentuan harga global. Oleh itu, kita perlu berusaha untuk mengurangkan kebergantungan ini. Kita perlu lihat sumber-sumber bahan makanan alternatif yang ada di negara kita. Contohnya isi rom kelapa sawit atau PKC, di mana kita menghasilkan lebih kurang 2.8 juta tan PKC tahun. Dan ini PKC adalah satu bahan alternatif untuk ayam, bukan untuk menggantikan jagung 100%, tapi mungkin kita boleh menggantikan jagung up to about maybe 10 or 20%. Ini pun memberi impak yang besar pada kos operasi. Tapi PKC ini tidak buat masa ini lebih 90% kita ekspor ke luar negara. Oleh itu perlu ada review berkenaan trade policy of PKC. Dan kita juga boleh consider sumber protein alternatif untuk ayam. Sekarang ni kita bergantung pada mil kacang soya. Dan kebelakangan ini there's a lot of interest berkenaan serangga, terutamanya lalat hitam ataupun black soldier fly sebagai alternatif sumber protein untuk ayam. Buat masa ini industri black soldier fly di Malaysia ni masih lagi di peringkat awal, tapi ia punya potensi yang sangat tinggi.
Dan saya percaya pada masa akan datang, industri ini akan berkembang dan akan memberi impak yang besar pada industri ternakan ayam di Malaysia. Ya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin soalan ini saya tujukan kepada Prof. Zul dan juga Encik Munir sekali. Apa langkah wajar yang segera ataupun low hanging fruit yang boleh diambil oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini dalam memastikan sekuriti makanan negara berada pada tahap yang baik, meliputi pelbagai item? Prof dahulu. Ya, bila kita berbincang berkenaan strategi untuk mengukuhkan sekuriti makanan, ada strategi yang long term dan short term. Tapi kalau kita fokus pada yang segera, kemungkinan pengimportan adalah salah satu kaedah ataupun langkah yang wajar. Ya. Walau bagaimanapun, saya ingin tekan di sini ialah iaitu importation ni perlu dikawal dan untuk sementara waktu saja. Kerana jika kita berterusan mengimport telur ayam, ia akan menjejaskan industri ayam tempatan. Ini saya bimbang. Kerana industri kita dah boleh dikatakan pada tahap yang kukuh. So, sekiranya kita terus mengimport telur, ini sudah tentu akan menjejaskan industri ayam dan juga peternak-peternak kecil. Ya, ini yang saya bimbangkanlah. Ya. So, kita boleh import tetapi kita perlu kawal dan ini hanyalah langkah sementara saja. Encik Munir, kalau ingin menambah pada perkara tersebut dan juga kalau kita boleh melihat juga kepada dasar agro makanan negara 2.0, adakah perlu diteliti semula oleh Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan ini? Ya, rasanya dalam ke depan ni kita perlu teliti sentiasalah, bukan setakat hari ini ataupun tahun ini saja. Dan mungkin kita perkuatkan lagi dari segi long term. Saya suka melihat kepada long term kerana yang menengahkan yang akan berusaha ke depan lebih jauh ni adalah anak muda kita, ya, terutamanya dalam mereka yang berada dalam bidang pertanian, daripada UPM sendiri ataupun daripada UCAM, daripada universiti yang mengeluarkan graduan-graduan pertanian, ya. Jadi saya rasa patut diberikan lebih investment kepada mereka yang terlibat dalam pertanian ni agar mereka dapat memberikan satu peluang, memberikan mereka satu peluang yang besar untuk meneruskan agenda sekuriti makanan negara kita. Ya, so, at least 10 tahun, 15 tahun yang kemudian, sustainability dari segi setiap core item lah, core produk. Contohnya macam, kalau saya orang macam cili, halia, ya, dan sebagainya, data ayam dan telur dan sebagainya. Yang penting ni patut diketengahkan untuk long term kepada anak-anak muda yang keluar daripada universiti. Ya, dan untuk yang sekarang ni yang kita panggil low, yang paling cepat kita boleh lakukan adalah dari segi membantu petani-petani yang sedia ada sekarang ni, yang telah pun ada ladang, memberikan bantuan yang segera lah kepada mereka ni, terutamanya usahawan yang berdepan dengan masalah untuk jump start semula selepas COVID ni. Lepas tu juga dari segi keperluan tenaga, sebab semalam saya duduk dengan beberapa pengusaha, termasuklah semalam pengusaha telur yang mengeluarkan 1 juta telur sehari pun menghadapi masalah pekerja juga. Jadi saya rasa pekerja ni kita boleh lihat paling cepat sekali lah untuk membantu ataupun untuk mengurangkan kebantungan kita kepada tenaga luar. Ya.